Alright, hai, selamat kembali ke XM Live di ruang lanjutan Melayu Malay Advanced Room. Sekarang ni saya dah pun jemput Azni untuk join sesi 2 bersama dengan Zul. So kalau Zul dah ready, Zul boleh teruskan. Silakan Zul. Thank you Rina. Direct sebab kita dah lewat. Jadi tumpuan pasaran hari ini adalah kepada data inflasi US yang akan keluar sebentar lagi. Dan sekali lagi jangkaan adalah untuk data year on year berada pada sekitar 40 tahun tertinggi. Jadi data yang keluar malam ini akan mempengaruhi pendapat pasaran kepada FOMC mesyuarat dia pada Mac depan ya. Jadi bukan kalau anda tengok FOMC minggu depan tu itu minit mesyuarat. Orang lepas meeting, lepas tu minit mesyuarat keluar, itu bukan FOMC, itu minit dia, detail apa yang dia bincangkan ya. Okey, jadi kita lihat semasa pergerakan pasaran untuk dekat indeks, apa yang kita tunggu-tunggu sedang berlaku di mana untuk indeks US tak ke mana, saya run through sekali ya Azni. US 500 tak ke mana. Kita ada high untuk US 500 di sini dalam struktur yang sama, yang ini tadi yang ini tadi yang ini baik kenapa pen dia okey yang mana bang, yang mana yang ini kita jangkakan ini akan break disebabkan oleh, kalau kita lihat dekat US 30 dia dah break, ini dah break so kita jangka kenapa jadi besar lah pula dia. Ini dah break dekat US 30, jadi kita jangkakan untuk US 500 high yang sama ini akan break. Ini setakat ni tak break lagi lah, tapi masih ke atas dan kita jangkakan selepas ni, because kita dah nampak something yang saya baru saja cover sebentar tadi, penggunaan stokastik untuk melihat wave 3 dan RSI untuk melihat wave 3. Sunbi, Kimi A, Kimi B, macam Kimi ada, Razali, Zuan. Jadi ini adalah contoh wave 3 dalam struktur yang sama. Ini adalah struktur RSI tertinggi dan kita dapati sideway berlaku dalam stokastik dan kita dapati wave 4 full reset. Jadi we are waiting untuk melihat satu divergence untuk wave 5 So itu tengah kita nampak lah. Maksudnya kita dah ada 1, 2, 3, 4 dan menuju ke arah wave 5 kita dah ada 1, 2, 3, 4 dan 5 ni Anda dapati 4 ni kecil tapi stokastik dia besar kan. Itu contoh wave 4 itu salah satu contoh wave 4 lah. Macam mana kita kenal pasti wave 4. Jadi a bit more high ke arah data keluar 9.30 ni. Kita dah dapati untuk US 30. Wassalam, lambat Bang Pian. Wassalam. Pian ada rekod tak sesi awal tadi Pian? Kimi ada rekod, kau tak tahu siapa yang rekod. Rugi. Kalau tak pun dekat XM ni kita punya recording kan Azni. Irina ada kan? Dah tak ada dah. Tak ada dah? Benda tu dah tak ada dah. Kalau abang tengok dekat dia punya live sekarang, dah tak boleh dah carikan sesi-sesi lepas. Tak apa, komplain dekat Irina. Irina komplain kata dekat tahu. Irina. Tak apa. Irina letak dalam report. Bagi kerja Irina. Pian ada rekod bang? Tahu, ada. Thank you. Yang tadi awal tadi yang tadi dah on kau tuju. Dia on tapi dia tak ada. Dia je on, dia tak ada. Tengok balik yang tu Okey, jadi kita jangkakan satu lagi ke atas US 100 sama, kita jangkakan high ini akan break. Maksudnya kita jangkakan a bit more volatile sebelum dia jatuh. High yang dekat US 30 tadi kan sini break tadi kan. Kita jangkakan ini akan break So more volatile market pada malam ni. But itu adalah wave 5. Ingat sifat wave 5 momentum lebih rendah dan di situlah anda melihat kepada all these divergences. Kita ada DAX yang mempunyai struktur yang lain sikit daripada yang lain. Kita jangkakan satu lagi high sebelum dibuat penurunan ke bawah dalam diagonal. Yang tunggu-tunggu. Ni adalah bila peak of the week minggu depan kan Azni? Betul. Hari Isnin. Hari Isnin. Kita dua kan? Abang dengan ni Tesla. Apa ni nama dia? Wani. Okey. Saya bagi awal lah malam ni. Malam ni Jadi ini semua dah tahu. Kita dah tunggu ini break dan akhirnya berlaku
break dia, kenapa line dia jadi ke bawah? Mentang-mentang nak dia break kan. Okey, ni dah break. Okey, ni yang kita tunggu. Jadi ini adalah entry dekat H4 Jadi ini nanti bila dia buat 3 wave correction. Jadi ini adalah peak of the week saya untuk minggu depan. Ini minggu depan boleh jadi. Kita memang kita dua. Kita akan kita dua. Kita dua kan? Kita dua. Jadi saya bagi awal lah ni ini cerita kita pada hari Isnin. Kita bagi awal. Ini peak of the week saya untuk minggu depan. Selain daripada tu banyak counter saham minggu depan. Kalau anda nampak untuk FTSE ni, ingat FTSE banyak kepada pelombongan, kepada syarikat-syarikat yang besar yang operate luar daripada UK. Jadi banyak cerita, banyak saham minggu depan. Line saya putus tadi, last mau sesi selesai, macam-macam hal. Okey, jadi UK 100 adalah apa kita tunggu. Kita dah ada breakout dan kita tunggu dia punya pullback dia. Dan kita tengok dekat time frame lebih kecil, kita pun dah mula nampak divergence. This one, the whole thing adalah divergence. The whole thing ni di sini. So ini mungkin ada satu lagi high sebelum kita buat that penurunan. Jadi kita tunggu that penurunan untuk untuk ikut balik market. UJ, yen pair semua ke atas semasa, but kita nampak the whole thing tak pecah dia punya divergence. The whole thing, kesemua. Sama ada UJ, Euro, JPY, kesemuanya dalam divergence. Nampak? Semua ni. Price buat high, semua tak break divergence. Ini cuma berlaku bila ada news. Kalau nak tahu. Ya, sebabnya pergerakan berlaku tapi tak ada momentum. Structure ada tapi tak ada momentum. Nampak tak? Betul. Lama dah tunggu Zul tu, tak sabar dah jadi. Itulah cerita yang asas kepada sequence yang tadi tu. Besok kita cerita pasal korektif. Okey, GJ pun sama. The whole thing buat high, but nothing yang break dia punya buat high dekat momentum, tak ada. So ke atas untuk UJ, bagi anda yang shorter term, ini ke atas. Shorter term memang masih ke atas. But jaga-jaga sikit dengan GJ, dengan yen pair, sebabnya kita jangkakan correction dekat index. Yang kita tunggu FTSE tadi. Jadi kalau nak trade untuk yen pair, kalau tanya saya tak akan pergi short dia sekarang. Saya tak akan pergi long dia juga sekarang. Saya akan set on the side. Tapi kalau anda short term, memang dia ke atas. Short term. Jangan pegang dia sampai 2-3 minggu. AUD JPY pun sama. Ini berada dalam equilibrium. Sama dengan tengah tunggu AUD US dollar sekarang. Ni berada dalam area equilibrium. Dah sampai 100% movement dia. Ni dah masuk dalam tu dah. Dan kita pun melihat kepada maybe this move a bit more high sebelum dia buat correction. Apa dengan tu lari. Masih lagi dalam pergerakan ini. Ini wave 3. Kalau anda tengok dekat time frame kecil yang saya cerita pasal stokastik tadi kan, M15. Anda akan lihat ini wave 3. Ini wave 3. Ini belum buat reset. Ini 3. Jadi kalau dia reset, itu wave 4. Tunggu dia buat divergence. Ini buat high. Sini akan ada divergence. Sini akan ada divergence. Benda tu Jadi barulah dia nak jatuh ke bawah. Tapi saya tak akan pergi short dia. So kita cuma jangka correction dekat index. CAT JPY pun sama, this whole thing. Kalau pergi dekat time frame kecil, anda akan dapati kita baru saja buat sama ada ini dah start wave 3 ataupun ini dah masuk 3 dalam yang ni. Satu lagi high sebelum dibuat ke bawah. Sama dengan ni. Tapi tak ada setup. Yang ada cuma adalah untuk Euro JPY. Itu pun saya tak trade dia sebab saya tak pergi short Euro. Saya dah bagi tahu kenapa. Sebab kita lihat Euro AUD ke atas. Ini pun menghampiri kawasan equilibrium dia. Dah sampai pun kawasan equilibrium dia. Dah sampai 100% dia.
lain daripada tu, saya sambung dolar dengan crosses serta komoditi selepas Azni melihat kepada struktur besar dia. Jadi kita balik kepada Azni dulu. Okey. Saya akan share screen. Okey. Sekarang kita nak tengok tentang GJ tadi, yang macam abang cakap tadi, GJ. Okey, tadi saya dah bagi mapping dekat masa kat live tadi siapa yang masuk. So, kita nak cari sell dekat sini tadi tapi tak jadi. Kita tak jadi sebab apa? Bila kita tengok dekat news tadi, kita ada GBP news pada pukul 5. Pada pukul 5, okey, kita tahu ini momentum mesti akan strong ke atas. And then, yes, kita close semua position. Betul-betul price terus naik ke atas. Walaupun ada orang kata, tapi kat sini ada engulfing. Ada engulfing ke tak ada engulfing ke, kita kena faham pergerakan dia sekarang ni masih kuat ke atas. Lepas tu price belum ada apa-apa breakout. Walaupun di lower time frame pun kita tak nampak apa-apa breakout untuk GJ ni. Okay, sebab memang sebelum saya end live tadi saya dah cakap, okay, kita tak boleh masuk GJ ni. Letak tepi dulu sebab kalau nak dikatakan, okay, memang kita boleh nampak HNS pattern lah, kita boleh nampak engulfing lah. Dekat sini ramai retail trader tertipu. Retail trader tertipu, okay. Oh, ni dikira breakout ni. Okay, kalau kita tengok dekat lower time frame lagi kebanyakan ni, okay, kita cakap, oh, lower time frame dekat sini nampak macam dah breakout sebab kita nampak dia adalah breakout body. Tapi cuba kita buka time frame yang lebih tinggi sedikit untuk membuat satu konfirmasi. Kita tengok H1 pun kita tahu price tak breakout. Okay, price tak breakout. Body tak close dekat bawah pun. Yang keluar hanya shadow. Ini banyak kesalahan-kesalahan para trader yang baru tak perasan benda lah ni dekat high time frame. Dekat H1 tak breakout, rupa-rupanya dekat F15 dah breakout. Tapi tengok H4 dengan H1 tak breakout. So bagi saya kena breakout baru kita boleh validkan, okay, dia dah mematikan momentum buy dekat sini kalau dia breakout. Tapi disebabkan dia tak breakout, maksudnya momentum sell tu masih ada. Itu bagi saya lah. Tapi macam kita tengok dekat stokastik ataupun kita tengok dekat MACD ada kat sini, memang ada divergent. Walaupun price pergerakan naik ke atas, tapi momentum ke atas tu tak ada. Momentum ke atas tu tak ada. Volume sebenarnya, volume rendah. Volume dia rendah, betul. So, apa yang kita boleh tengok kat sini adalah untuk short term punya trader, kalau kita buka H4, yes, kita masih ada zone dekat atas ni. Selagi dia tak breakout atas, selagi tu saya jangkakan price akan turun bawah dulu. Okay, itu dia. Sebab kita nampak tak ada volume dah dekat dalam pasaran GBP JPY ni. Alright. So next kita nak tengok tentang Euro AUD. Euro AUD masih meneruskan ke bawah. Tapi kenapa dia ke bawah tu? Okay, kita just tunggu dekat satu point, maybe dia akan naik ke atas juga. Sebab pergerakan dia, kita boleh senang cakap dia secara terpaksa. Kita tengok price bergerak, dia tak bergerak macam ni. Nampak? Dia bergerak willingly, kita boleh cakap. Tapi sekarang ni dia berbentuk secara, kita boleh cakap momentum pun penurunan dia tak ada. Penurunan momentum dia tak ada untuk Euro AUD bagi saya lah. Next. Kalau nak katakan nak cari buy, yes, tunggu satu reversal, tunggu satu breakout. Bila price masuk breakout, pullback, baru kita boleh cari entry. Tapi selagi tak ada breakout, kalau shadow je yang breakout, tunggu dulu. Apa yang boleh buat, hanya tunggu sahaja. Okay, so next kita nak tengok tentang USD, bukan. Kita nak tengok GBP USD. Mana GBP USD? Okay, GBP USD dah sampai. Nampak? Kalau kita tunggu kat zone, memang kita mula-mula nampak boleh sampai ke USD kat USD atas ni. Tengok price dah sampai. Kita nak cakap apa? Price dah sampai. So mungkin siapa yang sell kat sini maybe dah termakan BE, dah kena break even sebab price dah naik balik macam ni. So kita tengok ada apa-apa confirmation tak untuk kita sell balik ataupun tidak. Kalau tak ada apa-apa confirmation, just let it go. Tunggu dulu. Tunggu sampai ada confirmation. Kalau kita buka time frame yang lebih rendah pun, sebab kita target untuk price ke bawah untuk completekan structure dia. Okay, sebab kat sini ada satu low, high, lower low, high high, pattern yang sama yang belum berubah. Berkemungkinan price maybe akan turun bawah dulu baru fly ke atas.
Okay, tu untuk GBP USD. So kalau kita tengok dekat lower time frame pun untuk GBP USD ni, pergerakan yang momentum kita boleh nampak. Okay, pergerakan yang momentum macam ni. So kalau saya pun, saya akan, okay, kita tunggu dulu price nak buat apa. Biar price bagi apa yang nak bagi. Okay, jangan kita nak ambil benda yang dia tak bagi. Okay, kalau dia nak bagi sell, kita ambil sell. Kalau dia nak bagi buy, kita ambil buy. Jangan dia bagi sell, kita ambil buy. Memang terus ke bucu katil cerita dia. Okay, next. Kita dah tengok tu GBP/USD sebab kita target masih ke bawah. Selagi price tak break atas, kita target dia masih ke bawah. Sebab ni pun kita boleh nampak dia adalah sebagai momentum. Okay, momentum turun ke bawah pun masih kita nampak sebagai momentum. Breakout beberapa support. Okay, next kita nak tengok okay, kita nak tengok NZD USD, tak payahlah tengok kan, kita dah tahu dah. AUD USD, okay, AUD USD teruskan ke atas. Bagi saya kat sini price dah breakout structure. Okay, kita nampak H4 punya structure dekat sini ada low, high dan telah di breakout. Price dah buat high yang baru. Okay, kalau kita nak tengok pun memang trend line pun telah di breakout, price pun dah jalan. Kira price breakout, pullback dah jalan. So kita tunggu satu structure yang besar, maybe correction, baru kita boleh cari buy untuk AUD USD. Tapi sekarang ni kita tak pasti lagi. Okay, sebab trend besar dia masih lagi ke bawah. Okay, trend besar dia masih lagi ke bawah sebab price boleh je terus pergi atas ni. Kalau kita nak nampak, okay, price boleh je terus pergi ke atas ni. Alright, so tu untuk AUD USD. Trend besar dia daily masih ke bawah. Kalau H4 kita boleh nampak, okay, price dah naik ke atas, dah breakout resistance yang kecil dekat time frame H4. So itu tidaklah memberi tanda-tanda untuk kita nak swing buy. No, tak boleh. Maybe kita boleh still boleh short term lagi, tapi untuk long term kita belum ada confirmation lagi untuk long term punya dagangan. Okay, so ada apa-apa soalan sebelum kita teruskan lagi? Sebelum kita teruskan lagi, ada apa-apa soalan? So kita tengok last but not least sebelum kita serahkan kembali kepada Abang Zuli kita nak tengok GBP/AUD. GBP/AUD, okay, price dia sideways, dia tersekat kat sini. Okay, dia tersekat kat sini. Tengok mungkin akan terus turun ke bawah lagi sebab belum ada reversal. Saya nampak memang dia akan nak turun ke bawah lagi. Okay, untuk sementara waktu kita tengok H1 sikit. Yes, kalau katakan price tak ada buat reversal apa-apa, dia memang akan terus turun ke bawah untuk GBP/AUD. Sebab okay, memang yes, kita nampak dia memang nak turun ke bawah lagi. Okay, kalau katakan dia break, pullback, dia memang akan cari satu level HNS juga dekat area 1.89260. Okay, last kita nak tengok gold. Gold kita boleh tengok dia masuk zone kita, lepas tu dia sideways kat situ. Okay, dia masuk zone kita, lepas tu dia sideways. Kalau dia sideways, kita biar je dulu. Sebab gold ni behavior dia, kalau katakan kita punya zone tu betul, dia touch dia terus junam je. Itu gold. Itu behavior dia. Itu untuk gold ni kita dah biasa dah. Kalau dia kata zone kita ni betul, okay, tepat, dia terus junam. Tak ada cerita lain. Okay, so next kita cuba tengok besar sikit untuk Euro AUD gold ni. Gold apa yang kita boleh nampak dekat sini adalah price teruskan naik. Okay, teruskan mendaki. Macam saya cakap, kalau tak ada breakout, tak ada apa-apa perubahan arah punya tanda-tanda di lower time frame, so price akan terus naik. Macam yang Abang Zuli kita cakap masa hari apa bang itu, abang ada cakap dia boleh terus naik ke atas juga, betul tak? Dia tak ada apa-apa sekarang. Dia tak ada apa-apa. Sebab bila tak ada confirmation trade gold, dah jalan ni. Gold ni dia punya pergerakan jangan main-main. Okay, bila masa je dia boleh naik terus lagi. Itu dia. So kalau sekadar mencari 20 pip tu, tak payah ceritalah. Boleh je tengok M5 ni, cari 20 pip boleh senang sangat. Tapi kalau nak long term tu, better berjaga-jaga sebab belum ada arah untuk price turun ke bawah lagi kalau untuk sell. Okay, belum ada arah untuk sell. Tapi jika kalau tak ada apa-apa breakout, any correction just cari buy je. Itu apa yang saya nampak daripada gold. Okay,
So kita serahkan balik dekat Abang Zodi kita. Okey, sekejap. Okey, kita pada dollar pair, kita lihat kepada pergerakan US dollar JPY ya. Kalau dalam sistem saya masih melihat ini untuk akhirkan satu struktur. Ini penting kepada yen pair GJ tadi ya Azli. Melihat kepada satu struktur untuk buat satu diagonal sebelum dia membuat satu correction. Itu yang kita nampak sekarang lah berdasarkan struktur semasa di mana ini akan berakhir dengan divergence. Sekiranya dia tak extend. If kita ada UJ ke bawah, kita jangkakan dia akan habiskan ke bawah dan buat 3 wave ke bawah sebelum dia naik balik. Dan kita ada untuk GBP US dollar, kalau kita nampak GJ tadi GJ tadi break structure ini. Ini adalah wave, kalau kita lihat dekat ini saya nak kongsikan pasal sequence sikit. Ini adalah chart yang kita akan kongsikan bulan 3 nanti. Saya belum kongsikan kat siapa-siapa, cuma dekat some people. Tapi kalau kita lihat kepada GJ tadi ini yang dia break. Ini wave 3 dalam UJ. Okey, itulah GJ. Tetapi kalau anda lihat GU tak break structure ini. Kalau GU break structure ini, UJ extend, GJ akan break high yang atas ni. GJ akan break lagi tinggi. Kalau kita ada GU break out, Yes. UJ extend ke atas, then kita akan ada GJ yang break lagi tinggi. Tetapi disebabkan saya letakkan UJ untuk habiskan diagonal dia last ini dan GU untuk habiskan struktur korektif, tak break struktur, kita cuma melihat satu sahaja lagi untuk GJ. Apapun, kalau anda nak trade, anda cuma trade kalau dia break struktur ini ke atas. Kalau nak trade lah ke atas. Tapi shorter time frame memang ada set up untuk long di shorter time frame. Itu untuk shorter time frame lah tetapi untuk itu M1, M5. Tetapi dekat H1 ke atas, saya masih melihat ini tak lengkap lagi dan kita menjangkakan untuk completion of bigger structure 1, 2 dan 3 ni. Apapun A ni tak break. Kenapa kita katakan ini ke bawah? Sebab EJ break. Itu sebab dia. Ini sebab dia sama. EJ break. Ini maksud saya. EJ break struktur yang ini break. 1, 2, sebab itu kita katakan struktur ni buka ke bawah sebelum dia naik ke atas. Sebab EJ break struktur. Itu sebab dia. Dan tak lengkap lagi 100%. Sebab itu kita katakan ini akan melengkapkan pergerakan ke bawah. So, tapi apapun saya tak minat untuk nak short dia, biarpun EJ yen pair. AUD US dollar menghampiri kawasan resisten. Ini menghampiri kawasan resisten. Ini menarik. Tiap kali nak sampai news, dia akan buat kerja ni. New Zealand US dollar menghampiri kawasan resisten. Ini menghampiri 100%. Kita masih ada room ke atas. GBP US dollar, okey, GBP US dollar dia boleh buat benda ni. Tapi kalau GBP US dollar buat benda ni, 100% dia will be higher than this. So maksudnya kita akan ada struktur ini buka ke atas. Betul. Dan GJ ke atas. Betul. Kalau GJ ke atas, UJ boleh ke bawah disebabkan oleh kelemahan US dollar. But sekiranya ini tak
menghabiskan pergerakan ini dan tak break ke atas, dan kita ada this move seperti yang saya lukis sekarang. But itu kita kena tengok kepada news malam ni lah. Apa pun saya tak berminat dekat sini untuk GU ke apa ke, saya tak minat. Yang saya tahu GA berada dalam kawasan support. Itu adalah untuk GA dalam Fibonacci extension. Dalam kecil punya ni, ini adalah wave 1, ini 2. Tengok wave 1 dia 1, 2, 3. Okey, ini boleh dilukis sebagai 1, 2, 3, 4 dan 5. Masalah dia tetap tak ada divergence. Anda pergi time frame kecil mana pun, kita tengok M1 ada tak. Pergi kat time frame kecil pun, yang ini, yang kat sini, yang ini, M1 baru anda nampak hampir-hampir nak jadi divergence. Ini adalah 5 wave. Okey, either ini dah habis dan ke atas, interestingly news lepas ni, ataupun kita ada ini wave 2, 3, 4 dan 5. Tak kisah. Dekat time frame H1 dan H4, dia berada dekat kawasan support. Saya tak tunggu ngam-ngam entry. Yang saya tahu, saya enter dekat 100%, stop loss bawah 1618 dan TP seperti berada dalam kawasan itulah, zone itulah. Euro AUD, kalau anda katakan Euro AUD ke atas, anda tak dapat kata GBP AUD ke bawah. Euro AUD saya masih melihat kepada a bit more ke bawah. Ini adalah 100% dia. Saya mungkin tukar fractal dia pada hujung minggu ni. A bit more ke bawah. Sikit lagi. Sikit lagi ke bawah. One more down. Okey, untuk Euro AUD. But sebab saya ambil GBP AUD, saya tak ambil Euro AUD. Kalau anda katakan ini ke atas, anda tak pergi short EJ tadi. Okey, gold. Mana gold? Gold tak ada apa. Seriously. Ada apa? Gold ini wave boleh jadi wave 4 ataupun kita dah ada 3, 4 dan 5. Sebabnya anda sedang melihat the whole thing ni ada divergence tau. Dekat time frame kecil semua ada divergence. Dia batal divergence, dia buat divergence balik. Dia batal divergence, dia buat divergence balik. So jaga-jaga sikit sebab daripada ini kita katakan 1, 2. Kalau kita kira dia punya lekuk, anda kira lekuk, anda boleh kira daripada stokastik dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 high. Di sini cukup untuk kita katakan dia turun ke bawah tau. Anytime. Itu cuma berlaku kalau US dollar kuat. Betul. Itu cuma berlaku kalau inflasi tinggi. Inflasi tinggi biasa gold naik kan. Tapi kali ni inflasi tinggi boleh menyebabkan interest rate naik. Kalau interest rate naik, orang tak simpan gold. Simpan gold tak beranak jadi interest rate. Simpan gold dia beranak kepada nilai. Jadi kalau tapi saya sebut ini tak ada apa-apa. Ini bukan lower low. Daripada sudut strukturnya dia dah lengkap. Pengiraan dia dah lengkap. Maksudnya saya boleh letakkan 3 kita kat sini, 4 kita kat sini. Mana satu low ni. Ini sebagai 5, ini sebagai C, dan kita memulakan pergerakan ke bawah. Ke bawah. Dia berada dalam zone juga. Tiap kali news, saya tak tahu kenapa. Dia berada dalam zone di antara 100 ke 1618. So dia boleh buat benda tu, dia boleh naik ke atas, tapi apa pun struktur dia lengkap. Struktur dia lengkap. Kalau dia break ke atas dalam lebih 1618, tak ada apa. Ini jadi flat. ABC 1, 2, 3, 4, 5 boleh. Tak ada masalah asalkan dia habis dengan divergence.
Zon Ting Tong. Tiap kali Kimi pun tahu, tiap kali kita ada news besar macam sekarang ni, dia masuk macam tu lah, dia buat kerja macam tu. Jadi sini boleh naik ke atas, boleh turun ke bawah. Tapi kalau anda trade, sekiranya ini buat lower low, satu ni buat lower low sebelum ni, kita ada incomplete sequence. 1, 2, 3 anda boleh short. Ini tak ada, ini tergantung. Sideway. Tak ada apa-apa. Jadi tak ada apa. Silver pun sama. Silver menunjukkan nak ke bawah. At least silver structure dia clear sikit. Tapi sama juga. Satu ni tak clear. Sama je. Yang clear adalah saham dia. Saham dia. Biarpun Neo nak cantik-cantik semalam, Barrick Gold tak lepas ke atas. Satu dia buat lower low. Satu ni buat lower low. Jadi kita ada sebelum ni 1, 2, ini buat low, ini buat low lagi. Jadi kita masih ke bawah. Jadi kalau saham dia nak ke bawah, penyebab dia cuma gold saja. Itu je. So saya masih melihat kepada untuk membeli Barrick kat bawah. Unless dia pergi buat kerja lain. Dia break atas ni, pull back, kita masuk balik. Tak ada. Ada dia. Nama baru. Nama baru. Nama GWS nama baru. Galih nama baru. Okey, jadi nothing new dalam market. Saya masih ada position untuk US dollar CAD dekat H4 daripada area ni. Saya masih ada position untuk GBP AUD. Okey. Itu dia lah. Itu yang ada. Jadi minggu depan yang saya tunggu adalah awal, kita bagi awal peak of the week untuk minggu depan. Kita bagi hari ni. UK 100 bila ini berlaku. Dan minyak kepada company minyak yang saya kongsikan banyak. CAT JPY membuat correction kalau ini berlaku nanti. Kalau ini berlaku, dan kita akan ada UCAT yang ke atas. Dan kita akan ada minyak. Mana minyak saya ni? Minyak yang akan buat debt correction. Sama ada dah start correction daripada sekarang. Ataupun dah. Kalau dia buat correction sekarang, satu ni ke belakang. Satu ni kat sini. Ini 1. Ini 2. Ini 3. Ini 4. Ini 5. Dan kita dah buat pergerakan ke bawah. Kalau itu berlaku, kita trade dia. Itu je. Kalau dia jatuh daripada semasa, ini dah jadi A ataupun W tau. Dan kita akan trade dia dekat situ. Kalau dia jatuh, Pian. Tapi bukan trade minyak. Trade company dia. Chevron. Trade company dia. Mana company dia ni? Trade company ni. Dekat H1, H4. Kalau ini berlaku, dan kita akan cari dia. Sama juga dengan apa ni Chevron, sama juga dengan Exxon. Exxon dah bagi tahu minyak dah jatuh tu. Nampak tak dia punya RSI ni? Dia punya RSI break tu. Jadi kalau lihat kepada Exxon ni, minyak jatuh dah. Okey, benda sama. Ulang cerita kita akan tetap sama. Kenapa? Sebab dia memang sama. Nak buat macam mana? Tak dapat nak cerita lagi. Tak dapat nak cerita lain. Ada soalan tak? Pian, Kimi, Sunbi, Zuan selalu senyap je. Kimi A, Kimi B, Kimi C, Kimi D semua. Razali Samad pun dah hilang. Ada dia ada. Tapi tak tahu dia ada soalan tak. Banyak sangat nota tadi. Panas kepala bang, bila banyak sangat. Sebab tu saya satu. Malam ni tadi kita cover pasal motif saja. Besok kita akan cerita pasal kolektif. Lepas tu kita akan cerita pasal apa? Pasal dynamic. Macam mana kita kaitkan struktur ni menggunakan sequence chart. Kita cerita pasal sequence chart. No here. Dah tak habis. Kalau tak ada kita pergi sekali lagi kepada chart. Tak habis lagi. Berasap Razali. Sabar Razali. Sesi tadi berasap. Tapi kita belum masuk kolektif lagi. Kolektif lagi berasap.
XOM tu correction pada leg mana? Belum lagi, dia belum confirmkan lagi. Tapi momentum dia menunjukkan dia dah ni Kalau Ini abang tengok macam ni bang, Euro NZD. Okay, Euro NZD apa yang saya nampak dekat daily dia dah break structure. Tapi kita boleh tengok dia adalah 5 wave lah sebenarnya. Kalau abang boleh buka Euro NZD. Euro NZD, mana chart Euro NZD saya? Euro NZD. Euro NZD. Mana pula chart Euro NZD saya ni? Hilang. Sekejap, ada, dia ada. Euro NZD Sekejap. Euro AUD CAD, Euro CAD. Sekejap buka dulu Azni. Buka dulu chat. Dia chat. Saya share dulu Alright, macam saya nampak dekat Euro NZD yang berlaku adalah price dah breakout Price dah breakout dia punya level lower high. Okay, lower high. And apa yang saya nampak kat sini adalah peluang untuk kita cari long untuk Euro NZD. Tapi apa yang berdasarkan dekat sini, okay, macam mengikut sistem Abang Zuli dikata 5 wave kan. Tu yang saya nak tanya abang tu pasal 5 wave, sebab kat sini kita boleh nampak adalah 1, 2, 3, 4, 5. Apa yang saya boleh cakap kenapa 2 dekat sini, ada abang cakap 2 datang dengan momentum. Betul tak? So kita nampak 2 memang momentum ke atas. And then 4 datang dengan flag. Dia datang dengan pattern continuation. Ini apa yang saya nampak kat sini, dia dah complete and then dah breakout lower high. Dah breakout lower high, and dia punya breakout tu kita boleh cakap dia adalah satu impulse dan boleh kata ada momentum nak ke atas dahulu. Okay. So kita tengok dekat sini daily daily dah breakout. First thing first, dah breakout. So apa yang kita nampak kat sini adalah satu peluang untuk kita cari buy. Okay, cari buy. Dia complete A, B, C dekat sini, correction, kita boleh cari buy. Sebab kita nampak kat sini adalah 1, 2, 3, maybe macam ni. 1, 2, 3 correction and then sambung naik ke atas. Itu pandangan saya lah untuk Euro NZD. Kalau macam abang pula macam mana? Dah jumpa bang Euro NZD? Ada. Try buka chart Euro AUD. Euro AUD. Okay, buka weekly dengan daily. Euro AUD daily, weekly. Okay. Okay. Lepas tu buka daily dia. Daily dia. Macam ni. Lepas tu zoom out sikit. Sama tak? Tapi kalau kita nak cerita macam ni, dia macam tak breakout lagi bang kan? Dia tak breakout lagi. Tapi saya akan lukis satu lagi ke atas. Saya untuk akan lukis untuk ni apa ni, Euro AUD Euro AUD ni adalah Euro AUD. Sekejap saya USD PLN lepas ni Okey, Euro AUD. Chart saya ni saya belum updatekan dia, tetapi daily chart nampaknya we are doing this. 1, 2, 3 dan ini saya akan jadikan sebagai A, B dan C. 1, 2 dan ini akan break ke atas untuk wave 2 ni. Okey, 2 ni. Sebelum kita ke bawah. Okey, itu yang ni, tapi dia akan ke bawah dulu sebelum dia naik balik ke atas. Betul. Itu untuk shorter term lah. Sama juga dengan Euro NZD tadi. Euro NZD tadi, sebabnya struktur seperti yang Azni sebut tadi, yang turun ni, ini 5 wave. 5 wave. Dan di sini adalah berakhir dengan divergence. Beza dia dengan Euro AUD tadi, Euro AUD habis dekat sini. Itu beza dia. Betul. Euro AUD habis awal sikit tetapi kita pun dapat 5 wave. Kalau tak, kita akan ambil daripada dalam ni. Jadi ini adalah habis 5 wave. Dan kalau kita lihat di sini, struktur ini, sebab itu saya pilih Euro AUD berbanding dengan Euro NZD. Ini kepada daily dia. Kepada daily. Struktur di sini, 3 wave. kalau nak lihat, dia sampai dekat equal leg.
dia sampai kawasan ni. Jadi kalau nak buy, I won't buy it untuk swing, tetapi maybe untuk shorter term sebab Euro AUD kita masih melihat ke atas. Salah satu lagi cara dia sebab kalau kita lihat penurunan di sini, penurunan di sini pun 5 wave. Betul. Sini pun ada divergence kan. Jadi kita tak dapat nak jadikan ini sebagai flat. Flat ni adalah A, B dan C. Jadi macam ni lah. Itu adalah flat. Tapi saya tak dapat jadikan ini flat disebabkan sini 5. Jadi tak dapat. Jadi kalau nak trade Euro AUD instead of Euro NZD. Kalau nak buy Euro NZD, buy Euro AUD. So dia sama lebih kurang ya. Ataupun Euro CAD jauh sikit sebab minyak punya cerita. Jadi instead of Euro NZD tadi maybe Euro AUD. Itu lebih clear structure dia lah. Ini tak ada sequence yang kita boleh trade. Maksudnya structure ni boleh jatuh sebab dia dah complete. So kita boleh anggapkan dia adalah sebagai ABC correction juga, correction bang. Ini maksudnya 5 tadi. Ini dah ada satu correction dalam, kita nak katakan dia correcting kepada structure. Tengok kalau kita lihat kepada ni, dan ini adalah correction kepada the whole structure ini. Correction dia sikit macam ni, nampak pelik tau. Nampak tak kena. Tapi structure dia ni disebabkan oleh COVID-19 punya ni structure dia, kalau saya nak anggap dia sebagai wave 2, kalau kita katakan ini wave 1 dan ini wave 2 dalam cycle punya ni, dia kena sampai 38.2. Bagi saya ni tak lengkap. Kalau saya nak analisa ini wave 2, dia punya correction tu kena buat macam ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya masih melihat ke atas lah Cumanya disebabkan oleh structure internal dia tadi dah cecah 100%. Jadi saya tak minat Euro NZD. Sebaliknya Euro AUD. Itu sebab dia. Itu sebab dia lah. Itu daripada kita ada soalan bang daripada Pian. Tak dapat lagi pelik Pian. Tengok euro US dollar dia terbalik. Itu US dollar. Tengok euro USD kita terbalikkan chart tu. Terbalikkan chart. InsyaAllah faham sebab USD PLN ni break out ke bawah. Tu sebabnya Pian tanya yang ni Dia break out daripada sudut H4, dia break out this structure. This one. Ini yang Pian maksudkan. Dia break out structure ini. Okey. Kalau kita ambil daripada sudut correlation Pian Okey, kalau kita ambil, ini adalah kelemahan US dollar. Saya faham. Itu menunjukkan kita jangkakan kelemahan US dollar. Sebaliknya kita sedang menjangka US dollar untuk buat benda ini kan Pian? Kita sedang jangka US dollar untuk buat benda ni sebelum dia jatuh balik. Okey. So, untuk habiskan dia, apa yang kita boleh buat cuma satu structure je. Iaitu ini adalah A, B dan C. Ini W. Sini adalah A, dalam ni lah B dan C sebagai X. Dan dalam ni anda ambil satu di mana berlaku connector A, B dan kita akan truncatekan ini sebagai C. Dan kalau anda ambil dia punya Fibonacci extension, anda akan jangkakan dia sampai 61.8. Kawasan ni lah. Dia berada dalam kawasan truncation. Dalam kawasan ni. Kenapa saya tak tahu? Dia mesti sampai kat situ juga. Tapi dia macam tu. Tak tahu. Fibo saya tak dapat nak jelaskan. Dia macam tu. Jadi dia akan test area tu. Dan apa pun malam ni. Sekejap lagi pukul 9.30. Malam ni akan tentukan hala tuju US dollar ke arah FOMC. Itulah besarnya malam ni kalau nak tahu. Sampailah next NFP pada minggu pertama nanti. Jadi dia kat situ tak tahu kenapa. Tiap kali news dia buat ni boleh dikira tak dapat nak kira sebagai flat Pian.
tak dapat nak kira sebagai flat sebab ini tak sampai. Ini tak sampai 85.4. Ni wave B tak sampai. Dia tak sampai even 76.4 pun. Tak tahu kenapa. Fibo kita tak, saya tak dapat nak jelaskan. Tanya yang balik mata sebenarnya. Tak tahu kenapa. Tak dapat nak count sebagai flat kan sebab dia tak sampai 85.4 kalau ikut buku Elliott Wave dia 90%. Saya tak dapat nak ikut buku sebab kita ikut apa yang kita selalu guna. Kita tengok kadang-kadang dia sampai 85.4 je. Jadi saya gunakan 85. Sebab tu ada nampak cat saya ada 85.4. Dan itu cukup untuk saya jadikan dia flat. Itulah Fibo, tak dapat nak jelaskan kenapa. Jadi itu adalah USD PLN. Satu lagi yang interesting adalah US dollar Sing. Kalau nak alang-alang cerita pelik, kita cerita pelik sekali. USD apa bang? US dollar Singapore dollar. Oh, SGD. Ni adalah some of the mata wang yang saya tengok. Ada. Okey, ni adalah US dollar Sing. Sebab ini sama pergerakan dengan Australia dollar. Di mana kalau anda lihat kepada US dollar Sing dollar ni, okey, pergerakan dia adalah very very interesting sebab dia menceritakan bahawa kalau anda tengok daripada puncak ni 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ini nombor motif tau. Dia naik balik, lepas tu dia turun 1 2 3. Jadi maksudnya dia masih ada 4 dan 5. Jadi itu mungkin reversal untuk kelemahan US dollar. Jadi malam ni kita tengoklah apa ceritanya. US dollar Sing dollar kata US dollar nak lemah. Mata wang lain kata US dollar masih kuat. Jadi agak bercampur fight dekat situ. Sama macam ni the only way untuk lukis dia adalah kalau anda pergi kat time frame kecil dekat sini, anda kena buatkan dia sebagai diagonal. Ini sebagai diagonal. 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu dia akan ke atas. Dan interesting juga sama seperti ni tadi. Kalau ambil Fibo extension. 1, 2 dan 3. Ini tak sampai lagi kan? Ini tak sampai lagi 160. Kecuali kita punya connector adalah ini. Kalau itu konektor kita berada dalam zone. Kalau itu konektor. Kalau ini konektor, anda kena jadikan ini sebagai flat. A, B dan C, W, X, A, B ataupun W, X, O, A, B dan C lah. C, lepas tu jatuh, naik ke atas. Either one. Gold pening lah. Tu sebabnya gold pening. Sebab dolar nak kuat ke tak kuat? Cerita dia tengah tunggu data malam ni. Kalau data bagus malam ni, data inflasi terlebih-lebih pula, gold, dolar atas, indeks akan buat correction, yen akan boleh melonjak. Faham tak? Yen akan boleh melonjak untuk sementara. Lepas tu yen lemah. Bila wave 2 habis, yen lemah sebab interest rate naik, orang melabur kat luar. Simple. Kat Jepun interest rate rendah. Itu simple. Jadi apa-apa pun gold dan juga yen akan sengsara untuk short term. Lepas tu gold akan gold dua-dua cerita gold sengsara. Dua-dua cerita gold sengsara. Sebab itu saya masih tak nampak dari sudut fundamental, sudut teknikal untuk gold ke mana-mana. Belum ada apa-apa. Ada soalan lain? Bateri ni pun dah habis lah telinga saya. Bateri telinga dah saya. habis dah. Bateri low. Kalau tak ada soalan lain, kita tunggu dulu kepada US punya session. Kalau anda belum ada, macam saya tak peduli sangat NIOS. Saya letak limit order, letak stop loss, letak TP, letak alert 50%, saya biarkan. Dia float ke, dia naik ke, dia turun. Saya jaga lot, sukati dia lah. Dia kena stop loss, dia kena TP, mana ada semua masuk kita untung kan. Ada TP. Untung, ada rugi, itu je. Risk reward jaga, itu je.
manage risk. Ini dah berjalan. UCAT saya tak letakkan, tapi ini yang kita dah buat dia sebelum ni. Minyak kita akan trade with dua. Copper bila correction berlaku, sekarang ni masih naik ke atas. UK 100 dah boleh tunggu. Itu minggu depan. Okay. Bitcoin bila nak announce? Oh, saya tak tahu. Ada Bitcoin ke? Kena tanya Irina. Saya tak tahu. Kalau ada pun saya tak tahu. Tak silap. Dia kata tak tahu. Kita tak tahu. Bulan depan kot. Tak tahu. Yang saya tahu pun saya kata tak tahu kan. Jadi nanti Irina akan announce. XM akan bagi tahu. SM akan bagi tahu. Sebelum deep correction happen, sempat simpan. Nanti saya tunjukkan chart dia. Saya ada chart dia semua tapi bukan dekat XM, jadi saya tak dapat nak tunjukkan. Kalau ada kat XM. Kita orang chart banyak juga chart untuk, saya ada few charts untuk crypto. Jadi kita tengok apa yang XM bagi kita nanti. Kita fahamkan bang, kalau kita nak pakai trading view, dia orang kena komen banyak-banyak. Macam mana? Kalau kita nak pakai trading view balik, dia orang kena komen banyak-banyak supaya Irina boleh screenshot benda lah tu. Kalau nak kita pakai trading view, bagi tahu dekat sini banyak-banyak. Bagi tahu dekat sini, nanti Irina akan screenshot. Jangan spam kan. Kimi tak sabar tu. Kimi dengan Tian tak sabar tu. So itu je jadi masalah dia. So kalau seorang dua yang screenshot, so dia orang akan macam tak apalah seorang dua. Tapi kalau hari-hari ada orang cerita, so korang hari-hari kena screenshot, kena komen dekat Abang Zuli punya live. Ataupun siapa-siapa, Imran ke siapa ke, kenapa tak pakai siapa-siapa. Okay, Irina boleh screenshot TV bila nak merge dengan SM. Macam kita orang okey je, mana yang memudahkan, why not kan. Kami nak trading view, lama tunggu. Trading view. Tiap-tiap kali masuk live type benda tu. Jadi Irina itu akan jadi wajib sekarang. Type komen je benda tu. Kami nak trading view. Saya nak kongsi chart pun senang. Saya update, anda terus dapat sebab saya share dia punya link tu kan. Jadi saya update, anda terus dapat. Tak sampai seminit, tak sampai 10 saat saya update terus dapat. Betul, senang sebenarnya pakai trading view ni. Alif nak pokok lapar apa kau Lip. Kami nak review kau kena diet Lip. Kau bukan kena mogok lapar, kau kena diet tu lain. Mogok lapar dengan diet tak sama. Kripto dan ni macam kita orang mana yang ni, mana yang memudahkan. Kalau mudah bagi anda semua, kalau ramai pihak SM setuju, kita orang okey. Betul. Mogok lapar tak jadi apa, kali mogok trade. Tu betul. Kalau mogok trade tu payah tu sebenarnya. Payah tu. Bagi tahu dalam sesi saya, dalam sesi Azmi, dalam sesi Wani, dalam sesi Imran, dalam sesi Irina, tak lama lagi kita akan ada host baru juga. Bagi tahu kita orang okey. Adakah abang dah tahu dah siapa host baru tu bang? Tahu, saya tahu. Saya tak tahu. Bukan ke dia orang rahsiakan daripada abang ke? Saya tahu. Saya tahu. Okey, jadi itu saja daripada kami. Jaga-jaga sikit sebab malam ni ada inflation. Data malam ni akan mempengaruhi apa pergerakan US dollar ke arah FOMC pada Mac nanti, dan anda akan dapati market will price in FOMC berdasarkan data malam ni sehinggalah data employment iaitu pada minggu pertama bulan Mac nanti, dan data GDP. Data GDP pun data kedua, tak ada apa. Jadi anda jaga-jaga sikit dengan data malam ni. We expect volatility untuk malam ni. Mana yang tak berani tu tak payahlah masuk. Tunggu dulu after news release. Ya, betul. Okey, itu saja. InsyaAllah, terima kasih semua. Kita kembali kepada Irina. Alright, so thank you Azni, thank you Zul, dan thank you kepada anda semua sebab menonton kami satu hari ni. Banyak soalan, main teka-teka dah ni. Tak lama je lagi host baru tu nak masuk. Tak lama je lagi. So nanti kita akan bagi tahulah siapa dia dan sebagainya.
Okay, so untuk hari ni dah tamat dah sesi perkongsian hari ni. Jangan lupa untuk lihat ataupun bersama dengan kami pada esok hari. Esok Azni tak ada, so kita akan gantikan sesi-sesi Azni tu dengan sesi Zul kan? Alright? Jadi panjang sikit ya. Saya minta panjang sikit. Dia orang kata tak payah ganti. Saya minta. Tanya sini. Saya minta. Saya pelik sikit. Okay, kripto akan dilancarkan pada minggu hadapan, hari Selasa. Yang berkenaan dengan trading view. Berkenaan dengan trading view tu nanti saya akan usulkan bersama dengan screenshot anda. Alright. Baik Irina ni baik. So nanti esok pun komen lagi biar Irina screenshot. Betul, komen lagi banyak-banyak. Alright, so itu sahajalah untuk hari ini. Thank you dah semua. Habis kita. Okay, dah. Teruskan berdagang bersama dengan XM Big Fair Human. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam.